Hai and Assalamualaikum Mystery Lovers. Apa khabar semua? Hari ni Miss Hudi ada cerita baru tentang pengalaman di Tasik Dayang Bunting. Semua tahu kan kat mana Tasik Dayang Bunting kan? Okay, jom let's check it out. So, cerita hari ini dikongsikan oleh salah seorang pendengar yang ingin Miss Hudi kongsikan cerita dia kepada you all semua. Okay, kita akan mula sekarang. Okay, cerita dia bermula macam ni. Aku dengan kawan-kawan aku memang dah plan nak pergi ke Langkawi sebulan sebelum cuti. Dan kita orang dah plan, dah kumpul duit semua. Dan ada kawan-kawan aku ni yang rajin buat itinerary apa yang aktiviti kita nak buat dekat Langkawi lah kan. Okay, so antara itinerary yang ada dalam tu ialah pergi ke Tasik Dayang Bunting. Kawan-kawan aku ni memang excited nak pergi sebab katanya orang cakap pasangan yang tak dapat tak dapat zuriat, dia pergi rendam diri dekat dalam Tasik Dayang Bunting tu, InsyaAllah lepas tu mengandung. Aku memang tak percayalah benda-benda gitu kan. Kalau sebab Tasik tu boleh jadi mengandung pula. Aduhai, boleh pula pemikiran macam itu. Tapi aku tak cakap apalah sebab aku fikir pergi je lah kan. Mungkin seronok pengalaman naik boat pergi sana. Pergi tengok Tasik Dayang Bunting tu. Selama ni dengar cerita orang je kan. Okay, jadi kita orang punya plan tu akhirnya sampailah pada hari yang kita nak pergi tu. Kita orang pun memang naik flight lah untuk jimatkan perjalanan. Kalau naik flight sekejap je, dalam 20 minit macam tu kot dah sampai. Okay, sampai dekat Langkawi memang best, happy. Aku ni tak pernah sampai kat Langkawi pun. Dan kawan kita orang yang dulu mula asalnya bekerja dekat Kuala Lumpur, tapi dia dah pindah ke Kedah. Jadi dia lah jadi tourist guide kita orang kan. Dia bawa lah pergi kat jalan-jalan kat Langkawi tu. Memang syok gila. Betul lah orang kata bahaya pergi Langkawi. Bawa beribu-ribu pun boleh habis kan. Beli tu beli ni, pinggan mangkuk pun best, coklat pun best. Okay, so perjalanan kami ni berjalan dengan okey je. Cuma ada juga 2-3 benda pelik berlaku. Contohnya, kita orang ni sewa 2 kereta. Aku naik kereta Mazda, satu lagi kereta Vios. Kawan kita orang pergi dalam 12 orang macam tu. Okay, pergi naik kereta tu, tiba-tiba kereta Vios tak boleh hidup tau. Vios ke Alza, aku berlupa. Alza. Sebab sebelum tu memang dah check air ke minyak ke semua okey. Dan owner kereta tersebut yang kita orang sewa tu, kawan kepada kawan aku yang tourist guide kita orang tu kan, memang dia dah check pun tak ada masalah. Betul kita orang bawa tapi tak boleh hidup. Kereta tu tak boleh hidup. Dan nak panggil owner untuk tengokkan kereta. Sebab owner kereta lelaki. Nak tunggu owner tu datang tengok, mengambil masa juga sebab kebetulan owner keluar. Kita orang pula kedudukan kita orang daripada tempat yang dia pergi keluar jalan-jalan tu jauh. Kena tunggulah sampai dekat sejam jugalah tunggu. Kita orang puas check tau. Check lah kok ada bocor ke, ada macam air kering ke, temperature naik ke, semua okey normal. Tapi memang tak boleh start. Tunggu. Owner sampai. Owner pun datang tengok lah apa benda jadi kan. Dia tak try start lagi kereta. Dia biar je tengok temperature okey semua. Dia tak ada apa-apa pun dia kata. Lepas tu dia pun try start enjin kereta. Kau bayangkan boleh pula kereta tu hidup. Tadi kereta tu tak hidup. Lepas tu owner tu kata tak ada apa-apa okey kereta. Kita orang memang betul-betul tadi tak boleh hidup kereta. Memang banyak kali test tak boleh. Tiba-tiba owner tu sampai boleh pula hidup kereta. So benda yang jadi tu adalah macam kebetulan je kot. So tak adalah fikir apa-apa kan. Biar je lah kan. Okay, tak apalah. Dan kebetulan yang naik kereta tu semua tak boleh semayang.
kawan aku yang seorang ni, entahlah dia tak sedar hati kot. Dia macam suruh diorang tukar lah. Maknanya separuh naik dekat Bazar, separuh naik dekat Al-Zabia Balance lah kan. Masa tu aku macam tak ada fikir apa pun. Macam biar je lah kan. Sampailah kita orang dekat homestay. Homestay dia betul-betul dekat tepi pantai. Bilik kita orang sewa 2 bilik. Ramai kot 12 orang kan. So aku ni duduklah bilik dengan berapa orang dalam bilik tu ada 4 orang macam tu. Benda ni yang paling tak habis jadi kat aku malam tu. Aku tidur betul-betul tepi tingkap. Sebab orang lain semua tak mau tidur tepi tingkap. Alasan orang takut lah, apalah itu ni kan. Aku tak kisah sangat. Bukanlah aku berani sangat pun. Aku pun tak berani juga. Tapi aku malah nak bergaduh. Sebab dia dah penat kan, dah berjalan. Tuan pun pergi je lah. Aku tidur lah malam tu. Tiba-tiba dalam pukul 2 pagi macam tu, aku rasa macam tingkap tempat aku tidur tu bergegar. Aku bangun. Bila aku tengok kat luar, ya Allah, aku takut gila. Tahu tak apa yang bermain dalam fikiran aku? Aku takut jadi tsunami. Aku tengok pokok kelapa macam nak tercabut. Angin kuat sangat. Tak hujan pun. Angin je. Angin memang bertiup kuat sangat-sangat. Aku seorang je jaga masa tu. Orang lain semua tidur. Bayangkan punya aku takut dia. Malam tu aku ambil semayang. Aku semayang hajat. Memang kadang aku menggigil-gigil. Aku minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, janganlah jadi apa-apa kat kita orang ni. Telah jauh dari family kan. Memang aku takut betul malam tu. Masalahnya tak ada seorang pun kawan aku dalam bilik tu sedar. Aku seorang je sedar. Dia punya aku takut je. Aku tak jadi tidur tepi tingkap tu. Aku baring dekat lantai. Tetap tak boleh tidur sampai pagi. Kepala aku memang sakit betul pagi tu. So subuh tu aku macam terlelap dalam pukul 5.30. Tiba-tiba dah subuh. Bayangkan, tengah jam je aku tidur. Memang pening betul. Lepas tu kawan aku tanyalah kenapa aku mengantuk. Aku kata semalam korang tak sedar ke? Angin kuat gila kat luar. Aku tak boleh tidur. Dia kata tak tahulah, tak sedar apa, tidur mati kata. Jadinya aku tanyalah dekat bilik sebelah kan, bilik satu lagi tu sama juga. Dia kata tak dengar apa-apa. Dia orang tidur je. Aku tak ada fikir pelik lah. Mungkin aku yang ditakdirkan untuk tengok benda tu kan. Mungkin aku terlampau happy sangat sampai seronok sangat. Aku tahu kan. Mungkin lah pengajaran peringatan daripada Allah kot bagi aku. Ya biar je lah. So hari tu lah kita orang akan pergi ke Tasik Dayang Bunting. Kawan pesan siap-siap, bawa baju tukar lah kan. Sebabnya nak main air nanti. Okay, tuan pun pergi naik bot laju tu lah. Ada salah seorang kawan aku masa tu dia dah pucat dah tau. Dia mungkin takut kot rasanya. Bot tu memang laju lah. Ibarat macam korang naik kereta tapi lalu jalan yang tak bertar. Dia punya bounce bot tu memang takut macam nak tercampak keluar. Tu semua sebab semata-mata nak pergi kat Tasik Dayang Bunting tu. Jauh juga rupanya daripada JT tu. Dan mengambil masa juga sebab orang ramai kan. Okay, bila orang ramai aku tak adalah fikir apa-apa kan. Sebab aku pun dah dengar juga cerita macam-macam pasal Tasik Dayang Bunting ni. Tapi dah orang ramai tak jadi apa-apa kot. Fikir macam tu je lah kan. Kita pun sampai dekat JT tu. Masa nak sampai kat pulau tu kan ada yang dia punya bentuk macam perempuan mengandung tu kan. Aku masa tu dah tak sedap badan tau. Aku rasa tak sedap sangat hati aku. Aku rasa macam bulu rumah aku naik je. Sampai kat JT tu, masa jalan nak pergi ke Tasik Dayang Bunting tu, kita orang terpaksa melalui monyet yang banyak masa tu. Dan diorang memang tak takut orang aku tengok kat situ. Kawan aku pesan jangan bawa botol air. Dia kata jangan pegang botol air. Memang diorang akan rampas nanti. Ataupun diorang akan panjat atas kepala. Takut lah ni. Takutlah juga. Tiba-tiba masa nak jalan tu okay, semua tak ada apa-apa. Selamat lah semua je. Cuma aku tengok orang depan kawan aku depan kita orang ni, yang jalan depan kita orang ni, agak dia buat kacang kot. Benda lah, kena curi beg dia dengan monyet. Masa jalan nak pergi ke tempat yang dia buat untuk orang dia rendam diri kan, pakai jaket keselamatan tu, kat Tasik Dayang Bunting tu lah. Situ pun aku rasa tak best lah. Masa nak pergi ke sana, dia punya trail nak jalan pergi sana memang penat betul. Ada kawan aku ni, dia dah berusia sikit kan, jadi lutut dia sakit. Aku pun bukanlah sihat sangat kan, samalah, tak apa, okey juga kaki aku.
Jadi kita orang memang tinggal belakang lah, jalan 2 orang. Okay, sampailah di tasik Dayang Bunting tu. Kita orang pun semualah pakai jaket keselamatan. Kawan aku yang agak berusia ni, adalah 2-3 orang kawan aku yang agak berusia dalam 40 ke lebih kat atas itu. Semua pakai tak mau turun kan. Semua nak duduk dekat pelantar tu. Pelantar tu ada pula urutan. Ada pula khidmat mengurut kaki. Jadi diorang pun ambil kesempatan untuk urutlah balik kaki yang lenguh dah jalan jauh kan, ikut trail yang sangat mencabar tu. Jadi aku seorang, aku dan kawan aku berapa orang 3 orang. Kami pun try lah masuk dekat tasik tu. Masa nak masuk tasik tu, lagi sekali rasa tak best. Sebab aku tengok kan, tasik tu macam gelap gila Macam aku tak nampak apa benda kat dalam dia. Ya, aku tahu sebab dia tasik kan. Tapi aku rasa macam ada lubang macam lubang hitam dekat bawah. Aku rasa berfikir-fikir nak masuk ke tak. Kawan aku dan orang-orang lain semua, aku tengok relax je. Diorang rendam diri diorang, pakai jaket keselamatan kan, terapung gitu. Aku pun cubalah beranikan diri. Tapi tak baca doa agak lah. Cuba beranikan diri. Aku pun turun tangga. Dari tangga sikit, aku turun slow. Aku try celup diri aku kan. Wah, masa tu memang aku cepat-cepat naik balik. Aku rasa macam ada benda nak sedut aku sampai ke bawah. Memang tak best sangat. Perasaan masa tu tak best sangat. Kawan aku yang rapat dengan aku ni, yang dia jadi sekat kita orang ni, dia perasan tau muka aku lain masa tu. Bila aku celup diri aku, terus aku panjat naik atas. Aku tu duduk. Kaki pun aku tak celup kat air. Aku angkat, aku silakan kaki aku. Sebab aku rasa tak best sangat dekat tasik tu. Kawan aku tu cakap lah, turunlah kau kan kata nak try tasik Dayang Bunting kan. Mana tahu ada rezeki mengandung ke. Aku cakap tak apa kot. Kata tak payahlah, tak celup pun. Kalau ada rezeki aku dapat je. Kata gitu. Tapi kawan aku tanya. Lepas tu kawan aku naik atas. Dia panjat tangga tu. Dia naik atas, dia cakap dengan aku, kenapa kasar muka kau lain lah, dia kata. Lepas tu, tapi aku malah nak cakap, aku malah nak cerita. Sebab aku tak nak nanti diorang menjadi takut juga. So aku cakap tak ada apa-apa lah, aku kata. Aku rasa macam tak best lah, aku kata kan. Aku malas lah, aku dah letih, aku kata gitu. Kawan aku seorang lagi ni, dia panjat-panjat, kuyak pula sebelah dia. Macam-macam hal lah masa tu kan. So masa dah naik tu, jalan tu, aku memang dah rasa seram sejuk daripada aku. Macam nak demam mau. Tapi aku diam je lagi. Aku diam. Aku tak cakap apa-apa pun lagi. Lepas tu kita orang pun naik atas. Tu kawan aku cakap, jomlah kita balik. Lama dah kita kat sini kan. Tengok kawan-kawan aku yang mengurut pun dah habis dah. Settle dah. Kita orang pun panjat balik. Lalu trail tu balik. Nak naik boat. Nak pergi balik ke JT. Untuk balik ke ni lah. Ke homestay lah kan. Masa tu aku ingat lagi, aku memang tak banyak cakap. Betul lah, aku rasa macam tak best sangat. Dada aku jadi berat, kepala aku jadi berdengung, aku rasa tangan aku panas sejuk. Aku memang tak macam aku yang biasa. Kawan aku yang rapat dengan aku tu perasan kan. Tapi bila diorang tanya, aku macam tak jawab, aku diam je. Okay, kita pun sampai kat JT. Masa nak naik kereta tu, aku ingat benda last aku dengar kawan aku cakap. Aku tanya, kenapa muka kau pucat Aku ingat yang tu je. Aku boleh ingat perkataan terakhir kawan aku cakap yang tu je. Lepas tu aku tak sedar lah. Bila aku tak sedar, aku buka-buka mata. Aku tengok aku duduk dalam kereta. Dan tangan kawan aku dah pegang kat tangan aku, pegang kemas macam tu. Yang kereta yang aku duduk masa tu kereta Avanza, tapi yang ada dalam kereta tu ada 4 orang, termasuk akulah, 4 orang je. Muka kawan aku pun muka pucat resi tengok aku. Aku pun macam pelik, aku tanya. Bila aku sedar tu kawan aku macam, alhamdulillah ya Allah, syukur kau dah sedar, kau dah sedar. Lepas tu aku tanyalah kawan aku, kenapa kata. Dia cakap masa aku nak masuk kereta tu, aku pingsan terus. Aku terlentang. Macam kena kejutan elektrik tu, aku terlentang ke belakang. Lepas aku terlentang tu, badan aku jadi menggigil, menggeletar.
Kawan-kawan aku memang panik lah, diorang cerita kawan-kawan semua panik kan. Lepas tu bila diorang pegang badan aku sejuk macam ais tu. Sejuk gila macam ais. Diorang dah risau, diorang bawa aku dalam kereta, diorang nak pergi klinik dah sebenarnya. Diorang nak pergi bawa aku ke hospital. Sebab diorang tak tahu nak buat macam mana. Dan masa dalam kereta tu, mulut aku siap berbuih-buih masa tu. Aku memang blackout terus. So kawan aku pegang tangan aku tu kan, dia cakap memang tangan aku sejuk sejuk macam mayat dia kata. Ibaratnya macam tu lah, sejuk macam ais tangan aku tu. Dia baca-baca juga apa yang dia tahu. Dia baca-baca. Tiba-tiba je aku sedar. Dan aku cerita balik dengan kawan aku. Aku kata, kenapa aku memang tak sedar hati dah. Sebabnya sampai dekat Tasik tu, aku rasa macam tak best. Macam aku kena ada diperhatikan. Lepas tu bila aku try masukkan badan aku dalam air tu, memang aku rasa macam nak ketarik ke bawah. Lepas tu bila korang tanya apa-apa, aku rasa macam nak marah sangat. Aku kata gitu. Tu kawan aku cakap lah, kenapa aku tak cerita dia kata, kalau kau tak okey dari awal lagi, kita tak payah pergi kat Tasik Dayang Bunting tu. Aku ceritalah, aku tak sangka pula benda ni akan serius jadi macam ni. Sebab aku ingat benda ni tak ada apa-apa pun, aku kata. Lepas tu kawan aku tu cerita, dia kata kalau orang yang macam kau, dia cerita gitu, macam aku, dia kata orang yang macam aku tu macam apa. Aku kata, yelah, orang macam kau kan jadi sensitif kan benda-benda macam ni. Dia kata kau boleh nampak. Betul, aku memang senang nampak benda-benda ni. Selalu sangat orang yang pengalaman pergi kat Tasik Dayang Bunting tu, mana yang macam kau, memang diorang akan cerita benda yang tak habis jadi macam kau. Lepas tu banyakkan diorang akan demam. Balik diorang akan demam, diorang akan meracau-racau. Kau kira kau sejuk je badan kau, tapi sejuk macam ais betul, dia kata. Lepas tu balik rumah, balik homestay. Malam tu aku nak tidur, kawan-kawan aku semua tak tidur. Semua pegang tengok aku, semua risau takut jadi apa-apa kat aku. Dan malam tu aku memang aku punya temperature tinggi. Memang diorang dah standby lah, diorang dah beli cold fever semua. Beli 100 plus cold fever, beli lepas tu Panadol soluble. Badan aku memang panas gila malam tu. Sebab aku tak nak pergi hospital, aku tak nak pergi klinik, aku tak nak pergi hospital. Aku tak suka, aku takut jarum. So kawan-kawan aku standby lah. Malam tu temperature badan aku memang naik. Diorang pun bagi aku makan Panadol soluble semua, pakai cold fever. Memang boleh katakan kawan aku tak tidur pun malam tu, semata-mata jaga aku je. Dan yang paling tak best yang rupanya, kesan daripada aku pergi dekat Tasik Dayang Bunting tu, aku balik KL pun, aku still mimpi aku dalam Tasik, dalam keadaan Tasik yang gelap tu. Lepas tu aku lemas banyak kali. Dua tiga kali aku akan mimpi benda yang sama. Sampai tahap aku memang pergi berubat dengan Ustaz. Ustaz tu bagi tahu sebenarnya rupanya ada benda yang ikut aku balik. Benda yang ikut aku tu, dia dia memang nak berdamping dengan aku sebenarnya, sebab aku boleh nampak. Sebab aku boleh nampak tu, dia nak jadi pendamping aku. So aku berubat dengan Ustaz tu agak lama. Bukan seorang Ustaz tu, aku pergi berubat banyak tempat juga. Pergi kat Ustaz ni tak okey, pergi Ustaz ni tak okey. Ustaz tak okey sebab apa? Sebab dia kata dia dah cuba buang tapi tak boleh. Ada jumpa kat seorang Ustaz ni je yang dia cuba, dia bagi aku amalan. Dia kata baca surah Al-Baqarah tu, yang 3 juzuk tu dalam masa 3 hari, habiskan. Dia kata cuba amalkan, nanti insyaAllah benda tu akan keluar perlahan-lahan. Jadi teruk jugalah aku nak pulihkan balik semangat aku, pulihkan diri aku balik kan. Sebab selama ni aku kalau ternampak kelibatkan benda tu normal pada aku. Benda tu aku dah tak takut dah. Tapi kali ni memang benda tu sampai orang kata ceroboh diri aku, masuk dalam diri aku sampai berdamping aku kan. So kalau orang cerita pasal Tasik Dayang Bunting semua, aku kalau pergi Langkawi, aku tak pergilah sana. Sebab aku rasa tempat lain banyak lagi untuk aku orang kata pergi melawat kan. Orang ramai tau masa tu. Yang aku peliknya, orang ramai masa tu. Tapi aku punya feeling masa tu, feeling aku sunyi sangat. Padahal orang ramai gila kat situ. Dan bukannya senyap tempat tu. Bila orang ramai kan bising lah kan. Tapi aku punya perasaan tak best. Sebab aku rasa macam aku seorang-seorang kat situ. Aku sunyi. Kalau aku
turun dekat tasik tu, aku rasa macam aku akan ditinggalkan seorang-seorang. Itu yang aku rasa. Kalau aku ingat balik tempat tu, aku bayangkan balik tempat tu, memang aku rasa chill lah. Macam aku rasa tak best sangat, sebab aku teringat perasaan dan suasana masa tu. So kalau kawan aku ajak pergi Langkawi, pergi juga. Tapi aku tak pergi dah lah kat Tasik Daun Munting tu kan. Cari pasal je kan. Mungkin orang lain tak apa kan, tapi aku yang tak boleh. Okey, tamat cerita kita hari ini. Jikalau anda suka dengan cerita ini, sila like and subscribe dan komen di bawah. Dan jangan lupa share dekat Facebook, Twitter, Instagram ke TikTok pun boleh share. Atau share pada WhatsApp kawan-kawan untuk klik link YouTube untuk tengok cerita ni. Dan cuba korang komen kat bawah, kat mana agaknya tempat yang korang pernah pergi yang korang ada rasa macam tak best, padahal orang lain okey je. Berjumpa kita pada lain kali. Semua jaga diri elok-elok, stay safe. Kita jaga kita, okey? Ciao. Assalamualaikum.